Di bahagian pengenalan, tamadun Cina terletak di lembah Sungai Kuning dan merupakan sebuah tamadun awal yang agung. Tamadun Cina sinonim dengan gelaran Middle Kingdom yang bermaksud pusat dunia, di mana Cina menganggap dirinya mempunyai nilai-nilai tamadun yang lebih tinggi daripada negara-negara lain. Disebabkan kemegahan ini, Cina tidak menjalinkan hubungan dengan negara-negara lain daripada aspek politik dan ekonomi. Namun, pada abad ke-19, Cina telah menghapuskan dasar isolasi di negaranya. Di samping itu, terdapat juga sebuah negara yang terletak di Asia Timur iaitu Jepun. Jepun mempunyai persamaan dengan Cina iaitu menjalankan dasar tutup pintu. Jepun mengalami perubahan apabila wujudnya pembaharuan Meiji pada tahun 1868, di mana Jepun menjalankan hubungan perdagangan dengan negara lain. Hubungan di antara China dan Jepun sudah awal terjalin pada abad 4 sebelum Masihi hingga 2 sebelum Masihi. Hubungan ini tidak dapat kekal lama, di mana kedua-dua negara ini menjadi kuat dan berlakunya persaingan di rantau Asia. Akan teruskan dengan latar belakang Perang Cina-Jepun yang kedua, iaitu pada tahun 1937 hingga 1945. Apabila Jepun mula muncul sebagai kuasa yang diiktiraf oleh kuasa barat, ia memudahkan Jepun untuk terus melakukan penaklukan ke atas wilayah dan kerajaan yang terdapat di China khususnya. Jika kita lihat kemenangan pihak Jepun dalam menentang Jerman membantu mereka untuk mendapatkan kawasan Shantung yang terdapat di China dengan sokongan yang diperolehi daripada negara luar. Seterusnya berlaku pula peristiwa Mukden ataupun penaklukan Manchuria pada tahun 1931, yang mana anggota tentera Jepun berjaya menakluki Manchuria. Merupakan satu langkah bagi tentera Jepun untuk meneruskan penaklukan dan pencerobohan ke atas China. Tambahan lagi, pada waktu itu Jepun mengalami kemelesetan ekonomi akibat daripada lebihan barangan membawa kepada kejatuhan perdagangan. Kemudian berlaku pula kemelesetan dunia, yang mana nilai perdagangan antara negara Jepun dengan Amerika Syarikat, Britain dan juga China semakin berkurangan. Hal ini telah mempengaruhi pemikiran pemimpin Jepun mengurangkan beban kerugian yang dialami oleh pihak Jepun. Mereka melihat kawasan Manchuria sebagai mempunyai kekayaan bahan mentah dan juga kekayaan sumber yang amat diperlukan oleh negara Jepun. Maka Jepun telah melakukan beberapa strategi, antaranya ialah dengan meletupkan landasan kereta api yang terletak di Shenyang dan telah menunding kesalahan tersebut kepada pihak China. Mereka juga telah mengambil peluang untuk melakukan serangan ke atas Manchuria. Kemudian Jepun telah menjadikan Manchuria sebagai Manchuria di bawah penguasaan mereka. Pengaruh Jepun dilihat semakin berkembang apabila mereka berjaya mewujudkan sebuah negara boneka iaitu Manchukuo di bawah Maharaja King. Maharaja terakhir itu Puyi. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan kembali Manchuria, China telah menghantar bantahan kepada liga-liga bangsa terhadap pencerobohan yang dilakukan oleh tentera Jepun. Liga-liga bangsa telah mengeluarkan satu laporan, iaitu laporan Leiten, berkaitan dengan pencerobohan yang dilakukan oleh tentera Jepun ke atas Manchuria. Tetapi Jepun tidak menerima keputusan tersebut, menyebabkan mereka menarik diri daripada terus menyertai pertubuhan antarabangsa. Walau bagaimanapun, tentera Jepun terus menjalinkan hubungan baik dengan kuasa pusat supaya kepentingan mereka tercapai. Antaranya ialah untuk menghalang kerajaan pusat menyatukan negara China. Bagi memantapkan lagi agenda mereka, Jepun juga mendesak seorang pemimpin China untuk bekerjasama dengan mereka untuk menubuhkan sebuah kerajaan autonomi yang menyokong Jepun. Kemudian disusuli pula dengan pembunuhan Jabatan Marco Polo, iaitu satu pertempuran di antara tentera Jepun dan juga China, mencari alasan untuk menakluki China dengan mendesak tentera China untuk membenarkan mereka memasuki kawasan Peking untuk mencari
ketika itu, namun tidak dibenarkan oleh tentera Jepun, menyebabkan tentera Jepun melancarkan serangan ke atas Peking. Seterusnya, Shanghai pula diserang pada tahun 1937 kerana tindakan orang-orang Cina memulaukan barangan Jepun sehingga menjejaskan perdagangan dan ekonomi negara Jepun. Chiang Kai-shek cuba menghalang serangan tentera Jepun tetapi gagal kerana angkatan tentera Jepun meminta bantuan daripada kuasa luar untuk membantu mereka memperkukuhkan strategi menawan negara China. Soviet Union pula membantu dalam aspek ekonomi, ketenteraan dan juga memberi sokongan politik kepada negara China. Selain itu, Amerika Syarikat juga turut membantu dalam menangani serangan Jepun dengan menghantar kelengkapan ketenteraan kepada tentera China. Selain itu, Amerika Syarikat juga turut menawarkan kerjasama ketenteraan antara negara China dan juga Amerika Syarikat. Usaha menguatkan angkatan tentera udara yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat telah berjaya memusnahkan pengkalan Jepun di pesisiran pantai China. Walaupun begitu, Jepun terus melakukan serangan dengan melancarkan operasi Ichigo, bertujuan untuk melakukan serangan terhadap pengkalan Amerika Syarikat di China dan berjaya menakluki bandar Hunan, Hainan dan juga Guangxi, termasuk juga pengkalan Chennai. Akhirnya pada tahun 1945, Jepun menyerah kalah tanpa syarat pengeboman ke atas Hiroshima dan juga Nagasaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Syafiqah binti Abu Bakar. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk faktor-faktor perang China-Jepun yang kedua. Antara salah satu faktor-faktor perang China-Jepun yang kedua ialah penaklukan Jepun ke atas Manchuria. Manchuria ini merupakan sebuah wilayah kuno yang terletak di sebelah timur laut China yang juga dikenali sebagai Dongbei dan juga bersempadan dengan negara Korea Utara dan Rusia. Perhubungan Jepun dengan Manchuria ini bermula sejak zaman perang Rusia-Jepun yang berlaku pada tahun 1904 sehingga 1905. Hasil daripada perjanjian Portsmouth 1905 ini, Jepun telah mendapat kedudukan yang istimewa di Manchuria. Malah hak-hak dan konsesinya termasuk daerah Guangdong, bekas jalan kereta api Rusia dari Dairen ke Changchun dan juga jalan kereta api Antung ke Mukden. Perkembangan ini dilihat sangat penting bagi status negara Jepun sebagai sebuah kuasa dunia yang baru muncul. Jepun telah menumpukan sepenuh perhatian kepada wilayah-wilayah berikut kerana Manchuria ini sendiri mempunyai bahan galian yang boleh dibekalkan untuk memenuhi permintaan industri di negara Jepun seperti arang batu dan juga besi yang amat berguna untuk industri kereta dan juga kapal terbang. Malah, waktu Jepun yang menginginkan pasaran tetap untuk lambakan barangan siap dan bekalan bahan mentah dapat diselesaikan apabila Jepun mendapati bahawa Manchuria ini merupakan sebuah kawasan pasaran yang baik bagi kedua-dua tujuan tersebut. Oleh itu, pada tahun 1932, Empayar Jepun menjadikan Manchuria yang juga dikenali sebagai Manchukuo sebagai negara boneka. Faktor seterusnya ialah ekspedisi ke utara. Pada akhir tahun 1990-an, Jepun bimbang akan penyatuan China di bawah Parti Kuomintang akan membahayakan kepentingan Jepun di Manchuria. Ekspedisi ke utara ini melibatkan penyatuan yang meluas daripada Canton ke Hankou dan berakhir di Peking dan Tientsin. Namun, Manchuria ini masih lagi bebas daripada kawalan kerajaan nasionalis. Apabila tentera KMT berjaya menawan Peking, tentera Jepun telah memberi amaran menerusi memorandum yang bertarikh 18 Mei
1928 kepada kerajaan nasionalis dan juga tentera di bawah pimpinan Chiang Shou-tin agar pergerakan itu tidak mara terus ke Manchuria. Tindakan ini disemarakkan lagi apabila Perdana Menteri Jepun iaitu Jeneral Tanaka Gichi menegaskan kepentingan Jepun di Manchuria harus dipertahankan. Oleh itu, satu persidangan timur mencadangkan polisi Jepun ke atas China dengan memutuskan hak Jepun untuk campur tangan secara positif ke dalam hubungan antara Manchuria dan Mongolia. Namun, pada 18 September 1931, Jepun telah bertindak dengan menghantar tenteranya ke Manchuria. Pada tarikh tersebut juga, telah berlaku satu letupan di landasan kereta api yang dimiliki oleh pihak Jepun di stesen Pyongyang yang menjadi titik tolak kepada penyerangan Jepun ke atas Manchuria. Sungguh pun kerosakan yang berlaku tidaklah begitu besar, tetapi ia mendatangkan implikasi yang serius apabila pihak Jepun menjadikan insiden itu sebagai alasan untuk menduduki Manchuria dengan mengarahkan pasukan tenteranya untuk memasuki Manchuria dan menghukum kabinet yang lemah. Pihak Jepun yang memulakan serangan ke atas China dengan alasan bagi mempertahankan diri telah membawa kepada kejayaan yang besar dalam menawan beberapa bandar di timur laut China seperti Mukden, Antung, Yingkou dan Kirin. Pada 15 Januari 1932, keseluruhan Manchuria Selatan telah ditawan oleh tentera Jepun. Setelah melengkapkan penawanan ke atas Manchuria, pada 9 Mac 1932, Jepun telah menukarkan nama Manchuria kepada Manchukuo dengan membentuk sebuah kerajaan boneka. Kerajaan Manchuria dan China tidak dapat menahan kemarahan serangan tentera Jepun itu. Berikutan, serangan ini dilihat telah dirancang dengan baik, seterusnya membawa kepada pendudukan Jepun di seluruh Manchuria. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah insiden jambatan Marco Polo. Insiden jambatan Marco Polo ini telah meletus di utara China dengan yang memulakan Perang China-Jepun yang kedua. Insiden ini telah berlaku pada Julai 1937. Dalam hal ini, Chiang Kai-shek telah mengambil pendirian yang tegas untuk berjuang bersama-sama dengan rakyat China untuk melawan Jepun. Dari utara China, peperangan ini meletus pula di Shanghai pada Ogos 1937. Peperangan ini sengaja dimulakan oleh tentera Kuomintang di Shanghai untuk mengganggu tumpuan Jepun di utara China. China telah berperang dengan Jepun dengan bantuan daripada Kesatuan Soviet Rusia dan juga Amerika Syarikat. Kesan daripada peperangan ini telah menyumbang kepada majoriti korban awam dan tentera dalam Perang Pasifik dengan 10 sehingga 25 juta orang awam China dan lebih daripada 4 juta anggota tentera China dan Jepun yang mati akibat keganasan, kebuluran dan juga sebab-sebab lain yang berkaitan dengan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz Firdaus bin Mustafa. Saya merupakan pelajar Major Sejarah Semester 5. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah faktor Jepun yang mengakibatkan Perang China-Jepun kedua tercetus. Perang China-Jepun kedua ini adalah rentetan Perang China-Jepun pertama iaitu berlaku pada tahun 1894 hingga 1895.
Permasalahan antara Jepun dan China juga telah memabitkan negara lain iaitu Korea. Perselisihan antara kedua negara tersebut antara Jepun dan China adalah disebabkan ingin memperluaskan kuasa di Korea. Selain itu, isu perubahan Korea antara China dan Jepun juga semakin teruk pada abad 19. Oleh itu, kita dapat lihat di mana keadaan China dan juga Jepun semakin teruk dan berlarutan hingga Perang Dunia Kedua. Setelah tamat Perang China-Jepun pertama, krisis China dengan Jepun tidak terhenti. Malah Jepun bertindak semakin agresif ke atas China. Faktor Jepun yang mengakibatkan Perang China-Jepun tercetus adalah disebabkan oleh tindakan polis Jepun yang membunuh kira-kira 100 orang Cina. Hal ini demikian kerana pada Julai 1931 telah terjadinya sebuah penentangan daripada orang Cina dengan penduduk Korea. Penentangan tersebut berlaku adalah disebabkan penduduk itu inginkan hak di Wan Po Shan. Dengan tindakan Jepun itu yang sangat tidak bagus telah memburukkan keadaan hubungan Jepun dengan China. Disebabkan kejadian itu, China tidak berdiam diri dan ingin menuntut bela atas kematian rakyatnya dengan melakukan satu serangan. Satu pertempuran berlaku antara China dan juga Jepun pada bulan Ogos, iaitu selepas pembunuhan yang dilakukan oleh Jepun terhadap orang China. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan kematian seorang pegawai Jepun yang bernama Kapten Nakamura Shintaro dan juga 3 orang sahabatnya yang lain. Oleh itu, daripada peristiwa tersebut, sedikit sebanyak telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap dua negara itu yang mengakibatkan menjadi faktor terhadap Jepun yang mencetusnya Perang China-Jepun yang kedua. Selain itu, selepas peristiwa pembunuhan orang Cina yang telah mengorbankan Kapten Nakamura dan 3 sahabatnya, faktor yang mengakibatkan Perang China-Jepun tercetus ialah peristiwa letupan kereta api. Letupan itu berlaku pada malam 18 September dan dalang sebenarnya dalam letupan ini adalah Lieutenant Colonel Ishiwara Kenji dan Lieutenant Colonel Itigawa Shenshiro. Lokasi letupan tersebut adalah di jalan kereta api Manchuria Selatan di pinggir bandar Mukden. Letupan kereta api itu adalah tindakan golongan tentera kerana kerajaan Jepun tidak mengambil berat mengenai isu pembunuhan Kapten Nakamura. Oleh itu, para tentera tidak dapat sabar lagi dan mereka telah melakukan tindakan mereka sendiri, iaitu dengan meletupkan jalan kereta api Manchuria. Tindakan itu juga merupakan helah tentera Jepun, iaitu untuk menuduh China yang melakukan perkara tersebut. Keadaan ini juga salah satu sebab hubungan Jepun dan China semakin teruk serta salah satu faktor Jepun dalam Perang China-Jepun yang kedua tercetus. Faktor Jepun seterusnya yang mengakibatkan Perang China-Jepun ialah Jepun menyerang Manchuria. Pada tahun 1931, Manchuria telah diserang oleh tentera Jepun, iaitu selepas berlaku peristiwa Mukden. Hasil daripada tindakan Jepun dengan menyerang serta ingin menakluk Manchuria, pihak China telah membantah dan mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa campur tangan mengenai masalah yang dihadapi tersebut. Tindakan China untuk meminta bantuan Persatuan Bangsa-Bangsa terlambat dan tidak berhasil kerana pada 3 Januari 1932, Jepun terus mara dengan menawang bandar Qinzhou. Bandar Qinzhou ini kedudukannya adalah terletak di sempadan negeri China. Disebabkan Jepun telah berjaya menawang bandar Qinzhou, ia merupakan salah satu kejayaan terbesar Jepun kerana dengan jatuhnya bandar tersebut maka seluruh Manchuria juga menjadi milik tentera Jepun.
Hasil daripada itu, sebuah kerajaan baru telah dibina oleh Jepun pada 18 Februari dan kerajaan baru di Manchuria itu telah diberi nama Manchukuo. Oleh itu, faktor rampasan kawasan itu juga menimbulkan titik hitam dan dendam ke atas China kepada Jepun. Serangan ke atas Shanghai. Ini juga merupakan faktor Jepun yang mengakibatkan perang China-Jepun tercetus. Hal ini demikian kerana setelah Jepun berjaya menduduki Manchuria, para penduduk Manchuria telah melakukan bantahan yang berbentuk memulaukan segala barangan Jepun. Hasil daripada tindakan tersebut telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada ekonomi Jepun serta punca kejatuhannya. Oleh sebab itu, tentera Jepun telah mengambil langkah yang kurang baik di mana pada 28 Januari 1932, tentera Jepun dari Angkatan Laut telah menyerang bandar Shanghai. Jepun menyasarkan bandar Shanghai adalah kerana bandar tersebut adalah merupakan pusat pemulauan barangan Jepun. Serangan tersebut telah mendapat tentangan yang hebat daripada tentera China. Akan tetapi tindakan Jepun itu telah menimbulkan bantahan serta ketidaksenangan hati negara luar, terutamanya Britain. Hal ini demikian kerana semasa serangan yang dilancarkan oleh Jepun itu, Jepun telah menyasarkan untuk mengebom penempatan orang awan dan tindakan itu dianggap sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan kerana serangan itu adalah melibatkan orang awam yang tidak bersalah. Oleh itu, beberapa buah negara besar sangat tidak senang dan tidak suka atas tindakan Jepun yang melakukan serangan yang sedemikian. Disebabkan itu, Britain telah bertindak menjalankan hubungan baik dengan negara Amerika Syarikat kerana sebelum ini Amerika Syarikat ini tidak mengambil kisah mengenai Jepun dan akan tapi setelah terjadinya peristiwa tersebut, Amerika Syarikat juga telah menunjukkan sikap-sikap anti-Jepun serta turut sekali memulakan barangan hasil daripada Jepun. Selain itu, Amerika Syarikat juga telah didesak oleh golongan radikal mereka agar mengambil tindakan dan bertindak keras atas tindakan yang dilakukan oleh Jepun itu. Namun, perjuangan golongan radikal tersebut tidak berjaya kerana kekurangan sokongan daripada orang ramai. Faktor Jepun yang mengakibatkan perang China-Jepun tercetus adalah keadaan ekonomi yang sangat teruk. Keadaan ini dapat dilihat di mana kerajaan Jepun tidak mampu membantu meringankan beban rakyat Jepun yang berada di Manchuria. Seperti yang kita tahu, pada awalnya Jepun sangat inginkan Manchuria ini adalah untuk dijadikan sebagai boneka bagi kepentingan sendiri. Hal ini demikian kerana sebelum Jepun mengambil alih Manchuria, Jepun telah melihat akan kemajuan dan Manchuria ini mempunyai bahan mentah yang sangat banyak. Serangan di bahagian utara negeri China juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perang China-Jepun meletus. Serangan itu berlaku adalah berpunca daripada ketidakpuasan hati Jepun kerana menolak badan dunia yang enggan mengiktiraf negara Manchukuo. Oleh itu, Jepun telah melancarkan serangan pada bulan Mac 1933 dan menawan Johor. Selepas itu, Jepun telah memasukkan Johor berada di bawah pentadbiran Manchukuo. Disebabkan serangan tersebut telah mengakibatkan China menghadapi kekacauan politik dan China telah mengadakan persetujuan yang dikenali sebagai Persetujuan Tangku antara China dan Jepun pada 25 Mei 1933. Hasil daripada persetujuan tersebut telah memberi kebaikan kepada pihak Jepun kerana Peking dan Tianjin bebas dari kegiatan tentera. Oleh sebab itu, Jepun telah mengambil peluang menawan Chahar dan Hope serta cuba untuk
menguasai Mongolia. Malang sekali tindakan tersebut gagal. Hal ini demikian kerana tentera Mongolia mempunyai kelebihan iaitu mendapat bantuan daripada Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Faiza binti Abdul Ghani. Nombor metrik D20172080689. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang kesan ke atas China ekoran daripada perang China-Jepun yang kedua ataupun dikenali sebagai Sino-Japanese War. Okey. Antara kesan-kesan yang berlaku ke atas China akibat daripada peperangan Perang Jepun yang kedua adalah telah berlaku perpindahan pusat pemerintahan kerajaan nasionalis. Okey, pusat pemerintahan kerajaan nasionalis yang pada mulanya berada di Nanking. Pusat pemerintahan kerajaan nasionalis terpaksa berpindah randah oleh kerana serangan demi serangan yang dilakukan oleh tentera Jepun. Okey, dan kemudian tentera Jepun tidak putus-putus menyerang Nanking, iaitu ibu negeri China, sehinggalah Nanking jatuh ke tangan tentera Jepun. Kemudian pusat pemerintahan kerajaan nasionalis terpaksa berpindah ke Hankou. Okey, di Hankou akhirnya Hankou juga diserang oleh tentera Jepun pada 25 Oktober 1937. Dan di sini kita dapat lihat bahawa kerajaan nasionalis juga terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya yang lebih jauh daripada serangan Jepun, iaitu di Chongqing. Okey. Kemudian antara kesan-kesan yang terjadi ke atas Jepun adalah kemusnahan yang berlaku di China. Okey, pada 7 Julai 1937 berlakunya insiden jambatan Marco Polo di mana tentera Jepun telah menyerang Peking atas alasan untuk mencari tentera Jepun yang hilang. Dan peperangan ini berlaku di antara tentera Jepun dan juga tentera nasionalis di bawah pimpinan Chiang Kai-shek. Dan insiden jambatan Marco Polo ini merupakan titik permulaan kepada perang China-Jepun yang kedua, iaitu Sino-Japanese War. Okey, kemudian antara kesan-kesan yang lainnya adalah kita dapat lihat Shanghai diserang oleh tentera Jepun. Pada 13 Ogos 1937, Shanghai diserang oleh tentera Jepun dan peperangan di Shanghai ini telah menyebabkan kemusnahan beberapa tempat di Hongqiu, Pudong dan Yangtze-po. Dan Jepun menang di dalam peperangan di Shanghai, dan kemenangan tentera Jepun ni telah merubah banyak perkara. Antaranya adalah Jepun telah merubah industri media dan juga industri akhbar. Dan sebahagian besar daripada agensi surat khabar di China berada di bawah pengawasan dan di bawah pengawalan tentera Jepun. Dan jurnalis China yang tidak berpihak kepada tentera Jepun akan ditangkap dan ditindas oleh tentera Jepun. Dan antara kesan yang ketara yang berlaku perang China-Jepun yang kedua adalah inflasi mata wang. Okey, seperti yang kita tahu, China, pucuk pimpinan di China pada ketika itu sangat kacau bilau. Di bahagian utara diperintah oleh tentera Jepun, diperintah oleh panglima-panglima perang. Okey, di bahagian selatan pula diperintah oleh Kuomintang, dan juga ada wilayah-wilayah yang diperintah oleh komunis. Dan setiap wilayah ataupun setiap tempat yang diperintah terdapat mata wang yang tersendiri, iaitu
kerajaan nasionalis menggunakan mata wang yuan emas dan kemudian menukar mata wang mereka kepada yuan perak. Manakala kerajaan Jepun, mereka menggunakan duit kertas daripada Jepun dan Korea serta mata wang kertas yang dikenali sebagai military yen. Dan kerajaan komunis juga mengeluarkan mata wang yang tersendiri. Setelah People Bank of China ditubuhkan, kerajaan komunis menukar semua mata wang mereka kepada satu jenis mata wang sahaja yang dipanggil people currency. Jadi, ekoran daripada pucuk pimpinan yang berlainan yang kacau bilau pada ketika itu telah mewujudkan hyperinflasi di China pada ketika itu. Dan kesan inflasi ini telah menyebabkan harga barang meningkat naik secara bebas dan kos hidup juga meningkat. Dan dalam keadaan hyperinflasi itu, orang China masih mengekalkan mata wang sebagai medium pertukaran, namun mereka tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang bernilai pada masa itu. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal binti Aziz. Di sini saya ingin membentangkan mengenai kesan terhadap Jepun semasa Perang Cina-Jepun yang kedua, iaitu pada tahun 1937 hingga 1941. Sebagaimana yang kita tahu, China dengan Jepun ni telah berselisihan faham sejak Perang Cina-Jepun yang pertama lagi, di mana kedua-dua negara ini berebut untuk menguasai Korea demi kepentingan mereka. Perjanjian Shimonoseki ini telah ditandatangani pada 17 April 1895. Dalam perjanjian Shimonoseki ini juga ada tertulis mengenai kemerdekaan ke atas Korea, yang mana dahulunya China menganggap Korea ini adalah sebahagian daripada wilayah taklukannya. Seterusnya kita berbalik kepada kesan yang berlaku pada Perang Cina-Jepun yang kedua, iaitu pada tahun 1937 hingga 1941. Perang ini dianggap sebagai perang yang menentang Jepun, dan yang mana akhirnya Jepun telah menyerah kalah. Kesan yang pertama yang berlaku kepada Jepun ialah hubungannya dengan Amerika Syarikat. Sebagaimana yang kita tahu pada awalnya, Amerika Syarikat membuat rundingan dengan Jepun untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Tetapi dalam masa yang sama, Jepun telah melancarkan satu serangan kepada Amerika Syarikat di Pearl Harbor, Hawaii, yang di mana telah menyebabkan banyak kemusnahan yang berlaku di Amerika Syarikat. Antaranya sebanyak 177 buah kapal terbang telah musnah, dan selebihnya menyebabkan kematian yang mempunyai angka yang ramai. Hal ini menyebabkan Amerika Syarikat telah mengisytiharkan perang kepada Jepun pada 7 Disember 1941. Sebagaimana yang kita tahu, Amerika Syarikat ini tidak menyukai Jepun. Maka dengan itu telah menimbulkan sikap anti-Jepun antara mereka. Seterusnya kita berbalik kepada China. Sebagaimana kita tahu, China ni sangat anti dengan Jepun. Disebabkan itulah pemimpin Kuomintang telah mengajarkan doktrin-doktrin yang bersifat kebangsaan dan anti-Jepun kepada masyarakat atau rakyatnya. Contohnya, doktrin ini telah diajarkan di setiap sekolah-sekolah yang ditubuhkan, serta persatuan-persatuan yang
ada di China. Okey, hal ini kerana pemimpin Kuomintang adalah bersifat nasionalisme, iaitu semangat cintakan tanah air, iaitu tanah airnya China. Okey, selain itu, kempen anti-Jepun ini juga telah dilancarkan di tanah Melayu oleh orang Cina, di mana orang Cina di tanah Melayu ini sangat peka dengan situasi yang berlaku di China. Sebagai kesimpulan, jelaslah perang Cina-Jepun kedua ini tercetus disebabkan kepentingan masing-masing untuk memperkukuhkan kekuasaan memonopoli ekonomi di sesebuah wilayah. Perang ini telah memberikan kesan yang amat mendalam kepada kedua-dua negara dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Tidak dapat dinafikan, perang Cina-Jepun kedua ini merupakan langkah awal berlakunya Perang Dunia yang Kedua.